Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan? Hari ini hari Jumaat, ingat Al-Kuliah. Dan hari ini kita bersiaran secara langsung dari bus Kota Ilmu Perkarangan Kompleks Sukan Negeri Gombadak, Kuala Terengganu. Sempena Jom Heboh di Negeri Terengganu tahun 2012. Dan tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, hari ini kita akan bicara satu topik yang cukup baik, cukup menarik, yang memang ibu bapa dan anak remaja sentiasa menanti-nanti topik ini, iaitu tajuknya ke mana remaja kita. Anda ada anak remaja di rumah, di sekolah dan di mana saja, ikutilah Al-Quliah sampai habis pada petang ini. Dan bersama kita ahli panel kita yang dihormati Superintendent Haji Ghazali Haji Daud dari Urustia Bahagian Agama dan Kaunseling Baka PDRM Bukit Aman. Assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam. Ustaz. Alhamdulillah sihat. Dan hari ini tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah, bus Kota Ilmu dipenuhi dengan sang saka biru. Dan kita turut diceriakan dengan kehadiran yang dihormati Datuk Jamsyah Mustafa, Ketua Polis Terengganu, yang turut sedia hadir bersama dengan kita pada waktu ini untuk beri sokongan kepada anak-anak remaja menjadi remaja yang beriman, bertakwa, yang saleh dan berkualiti. Bersama saya juga pegawai kanan PDRM dan juga anggota-anggota Perkep yang sang saka purple turut hadir dalam bus Kota Ilmu dan sama juga orang ramai yang mengikuti Jom Heboh pada petang ini. Apapun Tuan Haji, kalau kita dah bersedia tentang tajuk kita, ke mana remaja kita? Ke mana remaja kita? Merempitkah ataupun sibuk dengan berpeleseran bebas dengan lelaki perempuan? Ikutilah Al-Kuliah hari ini. Tuan Haji, bila sebut remaja ni, apakah yang membezakan antara remaja itu dengan kanak-kanak dan juga alam orang tua? Sebab kadang-kadang saya tengok percakapan mereka dah beza dah. Kadang-kadang tak diajar pun, berbeza. Dia cakap apa? Apa celup? Apa barang? Dia cakap pun bro, babe, gua, luhu kan. Jadi itu perbezaan percakapan tuan. Tapi apakah perbezaan lain yang orang kata apa, menyebabkan kita boleh memahami alam mereka? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang saya hormati saudara saya Ustaz Mak Fauzi bin Haji Mustafa. Seterusnya yang hormati Datuk Jamsyah, Ketua Polis Negeri Terengganu. Tuan-tuan pekanan, tuan-tuan, puan-puan, tak lupa kepada ahli-ahli Perkep Negeri Terengganu, khususnya muslim-muslimat sedang pendengar rancangan Al-Kuliah pada petang Jumaat yang berbahagia ini. Dan Alhamdulillah, saya merasa seronok dapat berada dalam pembincangan kita pada petang ini, Ustaz. Sebab pertama, bukanlah kerana saya ni orang Terengganu, tapi kerana tajuk berkaitan dengan remaja ni sebenarnya telah banyak diperbincangkan di meja-meja persidangan yang lain lah. Tetapi sehingga kini kita dapat masalah remaja ni sentiasa menjadi bahan bualan di seluruh masyarakat kita. Dan kalau Ustaz tanya saya tadi berkaitan dengan apa itu remaja, dan apa bezanya remaja dengan alam kanak-kanak dengan alam dewasa, memang kita sendiri pun pernah merasai zaman remaja kita dulu. Kita juga setiap orang lah yang telah mengalami alam dewasa, dia juga mengalami alam remaja. Jadi perbezaan yang ketara alam kanak-kanak dengan alam remaja ini ialah antaranya, kanak-kanak ini dia pergantungan dia boleh katakan hampir 100% adalah kepada mak bapak dia ataupun penjaga dia. Dia nak pergi ke mana, dia pegang rujuk kepada mak dia. Dia nak beli barang pun dia minta dengan mak dia. Dia tak mampu untuk mengendalikan diri dia sendiri lagi. Tetapi apabila dah masuk alam remaja ni, dia cuba, dia ingin bebas, dia ingin meletakkan diri dia ni konon-kononnya telah mampu untuk mengendalikan diri dia sendiri. Dan dia telah mula pandai untuk mencari jalan, untuk keluar rumah, untuk berhibur sendiri. Dan yang paling penting lagi, nampaknya remaja hari ini lebih suka mencuba. Dia suka mencuba apa-apa benda yang selama ini tak dapat dilakukan oleh beliau. Ini remaja.
Dan yang dewasa pula, orang dewasa ini kebanyakannya ialah golongan orang yang telah matang, orang yang telah boleh berdikari, orang yang telah boleh kata orang tu membentuk keluarga, telah boleh membimbing keluarga dan sebagainya. Itulah antara bezanya kanak-kanak, zaman kanak-kanak, zaman remaja dan zaman dewasa. Okey, terima kasih Tuan Haji. Okey, saya tanya tentang satu soalan Tuan Haji. Kalau kita lihat di mana-mana pusat cyber cafe katakanlah, ataupun kedai-kedai tempat melepak, berpelesiran dan sebagainya, penuh dengan anak-anak remaja muda gitu. Kenapa macam tu? Kadang-kadang saya pun tak faham. Sampai larut malam dia tak ngantuk. Dia boleh ada topik dia sembang. Jadi mengapa Tuan Haji sampaikan peringkat macam tu? Ya? Boleh mereka habiskan masa, adakah masalah di rumah yang begitu kronik sampai mereka tak boleh duduk kat rumah ataupun apa sebabnya? Silakan Tuan. Okey, memang kalau kita pergi sekarang ni, keadaan remaja pada hari ini kita dapati mereka ni banyak menghabiskan masa dengan berlepak, berpelesiran ya, di tempat-tempat hiburan ataupun di cyber cafe untuk mereka dapat bergaul mesra dengan kawan-kawan mereka, dan di sanalah ya faktor-faktor yang boleh menarik ya, faktor-faktor yang lebih menarik remaja untuk pergi ke tempat-tempat cyber cafe atau tempat-tempat untuk berpelesiran dan melepak. Kerana faktor-faktor yang menolak daripada rumah ni. Daripada rumah selalunya anak-anak remaja kita ni dia telah tidak mendapat kepuasan berada di rumah. Dia telah tidak merasa seronok, dia tidak merasa kata orang tu bahagialah berada di rumah kerana faktor-faktor menolak daripada rumah, persekitaran rumah. Mungkin dekat rumah dia gagal untuk mendapat belayan kasih sayang daripada mak bapak dia, gagal mendapat perhatian daripada keluarga dia, mungkin sering dimarahi, sering dileceri. Yang mana semuanya ini memang remaja ni dia akan memberontak dan dia tidak minat untuk berada di rumah dia. Dan aktiviti-aktiviti dia di rumah selalunya tidak bebas, akan terkongkong dan sebagainya. Tetapi apabila dia keluar daripada rumah, dapat tarikan daripada luar, rakan-rakan dia akan panggil dia, jemput dia, bawa dia pergi ke tempat-tempat yang bersesuaian dengan naluri dan nafsu dia, maka dia akan terus, kata orang tu, dia akan terus melekat ataupun tidak lagi rasa ingin dia balik ke rumah. Balik rumah dapat marah daripada mak bapak dia. Dia balik rumah tidak ada hiburan. Nak berchatting tak boleh, nak buat aktiviti, nak merokok tak boleh. Tapi bila dia pergi ke cyber cafe, dia boleh buat apa saja, tak ada siapa yang boleh menghalang dia. Ini antara faktor yang menarik untuk dia pergi ke tempat-tempat cyber cafe dan boleh lepak sampai malam hari, sampai pagi hari. Bahkan ada yang sampai 24 jam pun dia pergi ulang-alik ke situ. Ada satu lagi budaya, kalau tuan dapat lihat, penonton-penonton semua dapat tengok, anak remaja sekarang mereka dah ada teknologi canggih. Macam-macam, ada tablet lah, ada macam-macam macam contoh. Dan mereka lebih menghabiskan masa tuan Haji, kadang-kadang senyap dalam bilik. Rupa apa dia buat, bukan main dam haji ni. Duk tengok benda tu. Dan mereka sampai masuk ke alam maya dengan ribuan kawan-kawan mereka di luar rumah, padahal mereka dalam rumah tuan Haji ni. Adakah dengan sebab teknologi canggih ke, ataupun dengan sebab bosan dengan mak beletir kat rumah ke? Kalau keluar bilik, mak beletir. Keluar bilik, bapak garang, marah jadi. Jadi apa komen Tuan Haji? Ya, tentang penggunaan teknologi canggih, ya, alat-alat, handset atau tablet yang dikatakan tadi itu, memanglah kita orang dewasa pun memang menggunakannya. Memanglah sepatutnya alat-alat ini boleh digunakan dalam bentuk yang positif. Tetapi masalah anak-anak remaja ni, pemikiran mereka masih lagi, kata orang tu, tidak matang, dan mereka tidak pernah memikirkan masalah yang dihadapi. Mereka memikirkan bagaimana untuk berhibur, untuk berseronok. Jadi apabila dia tak dapat keluar rumah, dia duduk rumah dengan adanya alat telekomunikasi, dengan adanya iPad, iPod ataupun dengan adanya alat-alat untuk berhubungan secara maya ini, maka mereka lebih suka menghabiskan masa dalam bilik tidur masing-masing, dan mereka akan berhubung dengan luar dan secara maya ini dan lebih menyeronokkan. Antaranya contohnya kita tengok sekarang ni perhubungan melalui Twitter, Facebook, dia boleh berkongsi gambar, boleh berkongsi maklumat dan sebagainya. Tetapi yang kalau dengan cara yang positif, maka tidak ada masalah. Tapi masalah sekarang ni anak-anak yang berkomunikasi secara maya ini dengan cara negatif. Negatifnya maknanya kata contohnya dia terlibat berchatting dengan orang-orang yang tak sewajarnya dia berhubung. Dia terlibat dengan orang-orang yang dia tak kenal sekali, berkomunikasi sehinggalah dia dibelai dan diulit
dia hanyut dalam dunia maya dia dan tidak ada siapa lagi yang boleh memberi nasihat pada dia. Bahkan rakan-rakan maya lah yang membantu dia, rakan-rakan maya lah yang memberi nasihat pada dia. Nasihat mak bapak dia tak ingat, tak dengar dah. Ustaz, dia tak dengar dah gitu. Okey, itulah tuan-tuan dan puan, dunia remaja disebut asyabab syu'batun minal junun. Remaja itu sebahagian daripada kegilaan. Remaja itu dekat dengan kegilaan, benda-benda yang mereka gilai, itulah menyebabkan mereka jadi gila kadang-kadang dalam dunia mereka. Apapun, kita berehat seketika dan kita kembali selepas ini insya-Allah. Muhammadun sayyidul kaunaini wathaqalain. Muhammadun sayyidul kaunaini wathaqalaini. Alhamdulillah, selamat datang ke Booth Kota Ilmu. Jom heboh di negeri Terengganu, dan hari ini kita berbicara tentang Al-Kuliah. Topik kita, ke mana remaja kita? Ini kena ulang-ulang soalan ini. Ke mana remaja kita? Dan barangkali kalau kita ibu ayah, ke mana anak-anak kita? Jadi hari ini kita bersama dengan Sangsaka Biru dan juga anggota Perkap dan juga orang ramai yang mengunjungi Booth Kota Ilmu. Begitu ramai pada petang ini walaupun cuaca agak mendung. Kita ambil soalan daripada penonton kita di sini. Silakan kalau ada soalan. Silakan. Assalamualaikum Tuan Haji. Saya Nayatimah binti Muhammad dari Perkap Batalion 9 PJA. Saya nak tahulah Tuan, ramai di kalangan remaja di Malaysia hari ini yang berkahwin awal. Selepas itu saya nak tahu berapa lamakah mereka ni dapat bertahan. Dan satu lagi, dari fakta yang saya tahu, penceraian di kalangan pasangan yang berkahwin terlalu meningkat di Malaysia ini. Betulkah Tuan? Sekian, terima kasih. Okey, sama-sama, terima kasih yang bertanya anggota Perkap. Apapun itulah barangkali permasalahan anak remaja kita. Elok juga mereka kahwin awal. Dapat juga bendung maksiat ataupun gejala tidak moral, buang anak dan sebagainya. Tapi kadang-kadang tuan, ini masalahnya, kadang dah basi dah cinta tu. Sebelum kahwin kan I love you semua kan, dah kahwin dah basi dah, itu kadang-kadang barangkali tak bertahan perkahwinan tersebut. Apa komen tuan, silakan. Ya, terima kasih kepada saudari yang bertanya tadi. Sebenarnya kalau ikut kajian JAKIM pada tahun 2008, kadar perceraian di Malaysia lebih kurang 28,000 tak saya. Satu tahun. Dan kalau kita ikut minit, setiap 15 minit perceraian satu pasangan akan bercerai, ya. Dan adalah dijangkakan semakin tahun semakin meningkat kadar perceraian itu. Jadi ini menunjukkan petanda bahawa masalah umat Islam di Indonesia ini dari segi rumah tangganya begitu membimbangkan, dan kita sepatut mengambil langkah-langkah tertentu yang drastik supaya kadar perceraian dapat dikurangkan. Dan biasalah pasangan yang berkahwin ini, saya sendiri kebetulan ditugaskan sebagai jurunikah di kawasan Pantai Dalam dan Bukit Aman. Memang ramai, lebih kurang dekat 600 pasang saya menikahkan lebih kurang. Tetapi banyak yang bertahan. Paling kalau yang cerai ni selalunya dalam 5 tahun pertama dia bertahan. Kalau tidak dia akan tumbang. Kemudian 10 tahun kedua. 10 tahun yang pertama. Kalau dia boleh tahan lagi, mungkin akan lebih lama sikitlah. Tetapi kebanyakan yang muda-muda ni, kadang ada setengah tu berlaku 3 bulan kahwin pun ada juga. Ya, jadi kalau nak tanyakan kenapa kadar perceraian berlaku ni, kalau ikut JAKIM katalah, kajian JAKIM menunjukkan bahawa dia kata punca utama perceraian Ustaz adalah kerana pasangan tersebut tidak mendirikan solat. Ke situ begini. Sebab berdasarkan firman Allah Taala, a'udzubillahi minasyaitanirrajim wa aqimis solah inna solata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Yang bermaksud dirikanlah sembahyang, sesungguhnya sembahyang itu mencegah kamu daripada melakukan perbuatan keji dan kemungkaran. Dan saya tengok pada rata-rata pasangan yang bercerai tadi adalah masalah-masalah yang melanda dalam pasangan tersebut. Antaranya cemburu, antaranya ada girlfriend, boyfriend lain dan sebagainya. Dan berakhir dengan pergaduhan.
dan pertelingkahan yang tak dapat diselamatkan. Jadi itulah sebagai menjawab kepada persoalan daripada Perkap. Terima kasih tuan. Itu kadang-kadang kena ada penambah baik lah kan. Kadang-kadang emosi tak stabil. Orang muda ni panah barang ada, cemburu barang ada, apa lagi. Semua yang orang kata apa barang ni memang kadang-kadang orang kata apa menyebabkan berlaku perceraian. Dan juga termasuk bimbingan tidak ada dari orang tua. Saya elok perkahwinan punya kursus tu kita tambahkan lagi ya. Dan kita tambah baik. Okey, kita ambil lagi soalan kedua, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Miswanti Muhammad dari Perkap IPK Terengganu. Soalan saya Tuan Haji, ramai juga remaja kita hari ini yang menjadi keldai dada. Apa pendapat Tuan Haji? Adakah mereka ini terlalu mengejar kebendaan ataupun kurang IQ? Terima kasih. Sama-sama, terima kasih yang bertanya. Ini soalan bagus. Saya baca surat khabar ini pun dia panggil keldai internet dah keluar tu. Ya. Dulu keldai dadah, keldai cyber, keldai, keldai itu masalahnya. Kebanyakan orang kita terlibat tu. Ya. Label keldai tu. Adakah sebab kita barangkali tak cukup bijak, nak kata bodoh tu nampak kasar sangat kan. Tak cukup bijak ataupun mengejar keduniaan, kebendaan, kemewahan dan sebagainya. Silakan tuan. Okey, betul lah. Remaja kita banyak terlibat dengan menjadi keldai. Ya. Inilah kita orang Melayu ni. Orang Islam ni di situlah. Sepatut kita tak nak jadi keldai. Ya, sepatutnya. Tetapi dia sanggup menjadi keldai. Dia tahu. Dalam surat khabar saya baca hari ini pun memang dah keluar keldai cyber pula. Ya, dengan menggunakan wanita-wanita sebagai sasarannya. Ya. Jadi saya rasalah kenapa ramai di kalangan remaja-remaja kita terus terutamanya wanita lah menjadi keldai dadah ni, antara puncanya ialah kerana ingin mendapatkan kemewahan, saya rasa. Mungkin itu alasan yang tak boleh diterima oleh ampunya badan yang jadi keldai tadi. Tetapi sebenarnya saya dapati puak-puak yang golongan-golongan yang menggunakan remaja kita untuk jadi keldai ni ialah kebanyakan orang luar. Orang negro, orang Nigeria, ya, orang luar, negara-negara luar lah. Banyaknya orang awam hitam ni. Dan dia pandai untuk memujuk remaja-remaja kita ni. Di situ kita nampak remaja kita ni tidak begitu cerdik mungkin. Nak kata bodoh tak boleh kata bodoh, tapi mungkin kurang cerdik menyebabkan dia dianggapkan sebagai dijadikan keldai lah. Ditunggang sebagai keldai dan akhirnya mula-mula dia guna banyak keadaan juga keldai-keldai dadah ni asalnya dia digunakan oleh awam hitam ni sebagai girlfriend dulu. Setelah jadi girlfriend, ada setengah yang rekod mendapati ada di kalangan mereka ni dia sanggup berpura-pura masuk Islam. Kemudian dia kahwin, dia duduk bersama, kemudian dia menggunakan isterinya ini kononnya untuk membawa dadah ya. Dan kedapatan juga yang kita ditangkap oleh polis mendapati ada di setengah itu dia ada salib Kristian masih ada lagi. Mana betul-betul dia berpura-pura masuk Islam semata-mata untuk menjadikan remaja kita sebagai keldai. Dan remaja kita pula memang sebenarnya ditawarkan dengan imbuhan yang banyak, yang besar, pendapatan yang tinggi dan sebagainya, ataupun diberikan dengan benda-benda yang berharga, maka dia terpengaruh dan terus terpikat dan terus terjerat sehinggalah menjadi apa yang katakan sebagai keldai dadah tadi. Tuan, satu soalan tambahan lah. Saya kadang-kadang disebutkan keldai dadah tadi, katakanlah. Yang herannya yang orang kata yang mengumpan ni, mak-mak negro ni, awam hitam dipanggil ni, taklah lawa sangat. Tapi yang keldai tu lawa pula. Ya, itulah. Apa komen? Kadang-kadang keldai ni dia tak tahu dia lawa. Ya, keldai ni dia tak sedar dia lawa. Dia merasakan dia tak ada apa-apa. Dia tak perasan dia ni lawa. Kita yang bukan keldai nampak dia lawa. Yang negro orang hitam ni dia tak peduli siapa saja yang janji dapat dekat dia akan jadikan keldai. Jadi kita sebagai remaja, saya pesanlah pada remaja yang berkenaan, mak bapak ya, ambillah berat kepada anak-anak kita. Perhatikan setiap gerak langkah anak-anak kita. Cek dia punya movement dia hari-hari. Dengan siapa dia bercakap, dia bersembang pergi ke mana. Buatlah siasatan sendiri. Walaupun itu langkah yang terakhir, sepatutnya tidak begitu. Sepatutnya keldai-keldai ni tak ada, remaja kita ni bukan keldai sepatutnya. Sepatutnya kita daripada kecil lagi dah didik, asuh, jaga baik-baik, insya-Allah selamat. Tetapi dah jadi keldai,
kita pulihkanlah balik supaya jangan jadi keldai. Jadilah manusia balik dengan berlandaskan kepada agama lah yang sebaiknya. Kalau tak mampu nak cek sendiri, suruh Bukit Aman cek. Ya? Okey, kita ambil lagi soalan seterusnya daripada penonton semua. Silakan kalau ada. Assalamualaikum Tuan Haji. Waalaikumsalam. Saya Puan Maimun binti Isa dari Perket Batalion 9 PGA. Saya nak tanya Tuan Haji mengenai isu budaya merempit sekarang ini. Kenapakah ia terlalu ramai melibatkan remaja-remaja Melayu dan yang beragama Islam khususnya. Dan kita sebagai ibu bapa seharusnya terlalu merasa risau dan terlalu bimbang dengan suasana sekarang ini. Itu saja Tuan Haji. Okey, terima kasih. Ini orang Ganu kita. Ya. Dia prihatin yang Ganu kita ni. Saya faham kalau lepas kuliah ni barangkali keluarlah ramai mak rempit kat bandar Ganu ni, saya yakin. Saya pernah jumpa 200 lebih kurang motosikal mak rempit ni, dia melawan arus. Jadi nak tanya Tuan Haji, kenapa soalannya melibatkan orang Melayu Islam? Yang jual tu orang lain, barangkali bangsa lain. Yang beli modified, yang mati dalam raya ramai kita. Silakan. Itulah dia kata orang tu, Melayu ni suka mencuba ya. Melayu suka mencuba apa saja benda baru. Kalau kita tengok orang Melayu canggih tak canggih idea dia, kita tengok Ustaz ya. Kereta yang dia beli tu atau motosikal yang dia beli tu, dia boleh ubah suai lebih cantik daripada yang Jepun buat lagi. Kereta yang dibuat oleh kilang tu, dia tambah aksesori dan sebagainya lebih cantik daripada kereta yang asalnya. Bukan kata kereta tu Haji. Motosikal tayar 2 jadi satu tayar. Tayar 2 jadi satu. Canggihnya orang-orang Melayu kita. Sebenarnya kreativiti itu kita hargai ya. Kreativiti dalam tetapi dia adalah dalam konteks yang positif yang boleh membawa hasil yang baik. Tapi dalam konteks dalam masalah rempit ni yang melibatkan bangsa Melayu ni, saya percaya ianya adalah merupakan aktiviti perkumpulan, yang aktiviti sebagai dia orang ni sebenarnya hendak berseronok saja, hendak enjoy orang kata. Tetapi disebabkan tidak terkawal, tidak ada peraturan dan disiplin. Memang merempit ini tidak ada peraturan dan disiplin, tetapi mereka seronok dan dapat pula sokongan. Dia rasa gah, dia rasa hebat. Orang nampak dia bawa tayar sebiji tadi, orang tepuk tangan, orang bersorak dan sebagainya, orang kata dia jago dan sebagainya. Dan ada pula tawaran Ustaz. Ya. Sebab tu ada pertandingan, ada hadiah yang menarik dan sebagainya. Secara tak betul lah ni. Jadi memanglah mak bapak sepatutnya balik ke situ juga. Kita tengok orang bukan Melayu, bukan Islam, jarang terlibat dalam mak rempit. Saya orang Terengganu. Saya pernah jadi ketua trafik dekat Kelantan. Saya tengok tak pernah jumpa orang yang bukan Islam jadi mak rempit. Saya pergi Kuala Lumpur pun saya dapati payah nak jumpa orang yang bukan Islam yang jadi mak rempit. Punya orang Islam belaka. Jadi masalah ni saya rasa berpunca. Punca utama ialah daripada rumah juga. Dia tak lagi ke lain. Dia mesti daripada rumah dia mesti mak bapak dia mesti ambil berat. Mesti sentiasa perhatikan, jangan mudah bagi motor. Saya kawan saya berbangsa Tionghoa, dia beritahu anak dia kata sampai besar dia tak pernah bagi motosikal, dia tak pernah bagi kereta. Sebab dia tahu dah akibat daripada ada motosikal, ada kereta, dia kata tidak ada yang positif dalam hidup anak-anak ni. Sebab anak-anak remaja ni dia nak mencuba dan dia mudah terleka dengan pujuk rayu kawan-kawan dan sebagainya di luar. Itulah antara punca yang saya rasa masyarakat Melayu, orang Islam pada hari ini banyak terlibat dengan budaya rempit ini. Terima kasih Tuan Haji. Barangkali dalam kesian mak ayah kat rumah kadang-kadang dia disebabkan remaja yang merempit ni biasanya dah matang Tuan Haji, dah ada fikiran yang sempurna sebenarnya. So bagi anda yang memang suka menaiki motosikal secara berkumpulan ini, tak salah nak naiki, tapi alangkah baiknya kalau ada aktiviti yang sihat. Kalau anda nak, boleh layari website Ride to Ride, RIDE, kemudian nombor 2 to RIGHT, Ride to Ride. Ini orang kata apa, aktiviti naik motosikal berkumpulan. Okey, apa pun apa kata kalau Tuan Haji kita berehat seketika dan insya-Allah kita jumpa lagi selepas ini dengan Al-Kuliah Ke Mana Remaja Kita. Jumpa lagi. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين. Alhamdulillah, bersua lagi dalam blok yang ketiga pada petang ini dalam Al-Kuliah. Dan apa pun tuan-tuan dan puan-puan, kita masih lagi bicarakan tentang topik ke mana remaja kita. Dan kita berada di booth Kota Ilmu Jom Heboh Terengganu. Dan insyaAllah besok satu hari lagi, dan datanglah ke booth Kota Ilmu. Kita ada sesi perubatan Islam dan juga ada alunan nasyid. Apa pun tuan
Haji, kita ada satu soalan lagi daripada penonton untuk kita ambil. Silakan kalau ada soalan tentang kemenangan remaja kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tuan Haji. Saya Hafsah binti Jaafar, pengurusi Perkep IPD Marang. Ingin mengajukan pendapat Tuan Haji mengenai adakah baik perkahwinan di usia muda ataupun remaja. Apa komentar Tuan Haji? Sekian, terima kasih. Okey, terima kasih yang bertanya. Sebenarnya kalau kahwin usia tua memang rugi. Tapi apakah keuntungan kahwin waktu muda remaja ni Tuan Haji? Kadalah ialah kerja tak stabil lagi. Kereta pun tak ada, yang ada motor kat percaya saja. Tapi nak mengelakkan gejala zina, buang anak sebagainya, apa pandangan Tuan Haji? Kahwin waktu muda, kahwin waktu remaja ni, silakan. Ya. Memanglah perkahwinan ni memanglah digalakkan oleh Islam ya. Sebab Rasulullah suruh kita berkahwin. Tanakahu tanasalu. Fa inni mubahim bikul umam yaumal qiyamah. Tuhan Rasulullah mengatakan bahawa berkahwinlah kamu dan beranak pinak ramailah kamu kerana aku berbangga dengan umat yang ramai pada kiamat. Jadi perkahwinan sebenarnya disuruh, dianjurkan. Dia ada kategori lah, kategori sunat, harus, wajib, haram ya. Jadi remaja-remaja pada hari ini kita dapati dan menjadi kewajipan kepada mak bapak supaya apabila anak dah cukup syarat, dah kata orang tu dah, orang tu kata dah galak, dah galak, mana kena carilah. Kalau yang perempuan carilah suami pada dia, kalau yang lelaki carilah isteri kepada dia. Sebab dengan berkahwin dapat menutup perkara-perkara yang boleh membawa kepada maksiat, zina dan sebagainya ya. Jadi pada hari ini saya nampak, pada pandangan peribadi saya lah ya, pergaulan anak yang bebas di kalangan anak-anak remaja kita pada ini, kalau tidak dikawal dengan baik oleh mak bapak ya, saya rasa akan membawa kepada perhubungan yang salah lah, perhubungan sulit dan sebagainya, dan ini mendatangkan petaka yang lebih besar dan berlaku banyak kes berlaku pernikah kelahiran anak luar nikah dan sebagainya. Iaitulah sebab kita jumpa banyak kejadian buang anak dan sebagainya. Jadi pada pandangan saya, anak-anak remaja ni, terutama yang perempuan lah ya, kalau dah ada jodoh, jangan lengah-lengahkan. Dan tanggungjawab mak bapak, carilah suami yang baik untuk anak-anak dia. Sebab kalau suami yang tak baik akan menyebabkan anak-anak dia akan menjadi rosak, akan menjadi hilang dia punya tujuan perkahwinan tadi. Tujuan perkahwinan untuk kebaikan. Tiba-tiba anak-anak kita mendapat suami yang tak baik dan hidup dia akan merana, berlakulah perceraian pula, tinggi pula. Jadi kena fikirlah. Mak bapak kena fikir. Mak bapak kena fikir mana satu yang terbaik. Kalau dia kahwin dengan anak dia atau biarkan anak dia bercampur gaul secara bebas dengan lelaki atau sama-sama perempuan dan lelaki bercampur gaul. Kalau dia dapati mendatangkan bahaya, mendatangkan keburukan, maka saya cadangkan perkahwinan adalah pilihan yang terbaik walaupun usianya muda. Sekarang ni anak-anak kita hari ini umur 15, 16 tahun dah pandai dah. Orang kata bergalok, orang kata bergalok. Orang luar kata bergatal. So, kita pastikan. Nak pastikan anak kita ni tak bergatal, kita jagalah. Tak bergalak. Kita jaga anak kita jangan sampai berlaku benda yang tak elok tadi. Jadi mak bapak saya cadangkanlah, mak bapak masuk diri saya sendirilah. Ya, anak-anak dara kita ni kalau dah masuk umur balik 12 tahun, pakai tutup dia. Yang nak cantik boleh pakai purdah. Kalau tak boleh pakai di sekolah, masuk balik rumah. Dan kalau kita jaga anak-anak kita setiap waktu, 5 kali sehari semalam sembahyang, insya-Allah anak-anak kita akan terselamat. Tidak akan dapat dirosakkan oleh mana-mana anasir ya. Sama ada anasir-anasir daripada luaran ataupun daripada dalaman diri dia. Itu je. Okey, terima kasih tuan. Saya nak kita flashback balik kepada isu yang memang berlaku di zaman kita lah Tuan Haji. Kalau Tuan Haji ingat lagi macam mana ada gadis-gadis yang memang disangka dicolek. Yeah. Keluar surat khabar dicolek, satu di Pahang, yang satu lagi di Sultan Thailand dijumpai. Rupa-rupanya bukan dicolek Tuan Haji, tapi mereka lari dari rumah sebenarnya. Disebabkan ada kekasih gelap, kekasih cerah, kekasih gelap. Jadi sebenarnya apa sebenarnya yang bermain di fikiran mereka Tuan Haji sebenarnya? Sampai lari dari rumah padahal usianya patutnya di sekolah. Silakan Tuan Haji. Okey, memang yang kes yang popular baru ni lah tu maksud yang dirujuk tu. Anak-anak remaja pada hari ini sebenarnya dia dalam keadaan umur yang tak matang tadi, dia mudah dipujuk, dia mudah ditipu, dia mudah diperdaya, dia mudah digula-gulakan oleh remaja-remaja jugalah, ataupun ada bukan remaja saja Ustaz.
Yang dewasa pun ada. Remaja dewasa. Cuba mengambil peluang atas kelemahan remaja-remaja wanita ni yang masih belum matang tadi dengan memujuk. Dia tak payah. Saya dapati antara caranya dia dengan dia bagi prepaid. Dia bagi apa? Upload apa? Prepaid aja. Ataupun dia dengan cara bagi handphone, ataupun dengan cara bawa naik kereta belanja makan paket permulaan. Lama-lama dia telah dapat menawan hati kepada remaja kita tadi, sehinggalah apa saya cakap yang lelaki tadi dia akan ikut. Cakap mak bapak dia tak ikut dah. Jadi kalau ada mak bapak kita yang mendapati anak-anak dia ada yang macam ni, hati-hati ya. Cuba cek, mungkin dia ada rakan-rakan ataupun orang-orang lain daripada luar, anasi luar, buaya-buaya daripada luar yang cuba untuk menangkap dia. Ya, bawa sampailah lagi ke Thailand dan sebagainya. Yang bagi idea tu pun saya rasa yang lelaki tu juga beritahu. Kau beritahu kau kena colek dan sebagainya. Ini puncanya daripada balik tadi juga, pastikanlah anak-anak kita ni sentiasa kita pantau. Kalau tidak akan berlakulah di kalangan anak-anak kita yang belum berlaku lagi ni. Masalah anasi-anasi yang sekarang banyak buat lagi. Dulu kita dengar lagi ke Batam. Sekarang ke Thailand pula. Akan datang mungkin balik ke Nigeria. Balik ke mana-mana kita tahu, tak ke mana akan bawa anak-anak dara kita pada hari ini. Jadi sama-samalah kita ambil inisiatif supaya bersungguh-sungguh kita memastikan anak-anak remaja kita, khususnya yang perempuan lah ni, maksud yang dirujuk ni, supaya tidak terlibat menjadi mangsa kepada anasi-anasi yang cuba melari atau merosakkan akhlak anak-anak dara kita lah. Okey. Tuan Haji, kalau Tuan Haji pernah perasan dalam surat khabar ini, satu isu keluar dalam surat khabar Berita Harian tak salah saya, dan juga semalam dibincang oleh Menteri, menceritakan tentang sebuah lagu Taji, Bawa Ku Pergi. Lagu itu memang ada unsur-unsur, memang ada unsur semacam lari dari rumah lah. Dibincang oleh masyarakat dan masyarakat minta diharamkan lagu tersebut. Kalau Tuan Haji mungkin pernah tengok lirik dia, apa komen Tuan Haji sebenarnya? Dan nasihat kepada orang pencipta lagu, mereka lirik dan sebagainya. Itulah, nak berhibur tu boleh berhibur ya. Tapi hiburan-hiburan yang kita adakan itu biarlah yang boleh mendidik masyarakat, yang tidak boleh melalaikan, dan apatah lagi dengan seni kata-seni katanya yang begitu negatif dan boleh membawa asyik kepada remaja untuk melakukan kesalahan, maksiat dan sebagainya. Jadi saya bukanlah pencipta lagu, tetapi saya menengok lirik-lirik lagu pada hari ini, saya nampak banyak juga lirik yang tidak sesuai, lirik yang berunsur memujuk, memperdaya dan sebagainya ya. Walaupunlah tidak sampai, kita tak nampak lagi seni kata lagu ni, kecuali yang Ustaz cakap tadi yang telah menjadi perbualan hangat pada hari ini. Tetapi saya mencadangkan kepada penerbit-penerbit, pencipta lagu, ciptalah lagu-lagu yang boleh mendidik, lagu-lagu yang boleh membawa kebaikan, yang boleh menyatu padukan ummah dan sebagainya, macam dalam nasyid-nasyid itu. Mudah-mudahan masyarakat kita, khususnya remaja yang mudah terpedaya dan terpesong ni, akan dapat kita selamatkan menerusi lagu-lagu tadi. Okey, itulah tuan-tuan dan puan pandangan Tuan Haji peribadi Dr. Bukit Aman. Ni Konselin Nambaka sendiri yang bagi pandangan ni. Berhati-hatilah bila mencipta lirik lagu apa pun, kita berehat seketika dan kita kembali selepas ini dengan tajuk kita, Kemana Remaja Kita. Jumpa selepas ini. بك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين. Alhamdulillah, terima kasih kerana setia bersama Al-Kuliah pada petang ini dengan tajuk kita, Kemana Remaja Kita, di Buh Kota Ilmu Perkarangan Kompleks Sukan Negeri Semenanjung Heboh di Kuala Terengganu, di Gom Badak pada petang ini. Datang ya hari ini dan besok kita lagi sampai Sabtu saja. Apapun tajuk kita, Kemana Remaja Kita, saya tanya yang bagi Superintendent Haji Ghazali daripada unit agama Konselin, iaitu Baka Bukit Aman ini. Satu isu hangat juga dibincangkan, disebabkan kadang-kadang masyarakat pun fed up dah Tuan Haji. Disebabkan berleluasanya remaja lari dari rumah macam tak dapat dibendung dah. Hari-hari ada remaja lari dari rumah sampai ke selatan Thailand, sampai ke Lombok. Nak beritahu Tuan Haji, ada yang mencadangkan supaya anak-anak remaja yang lari dari rumah, kita hukum mak bapak dia. Ada pula kesianlah mak ayah dia. Kenapa nak hukum mak ayah dia? Dia tak salah, yang salah remaja tu. Jadi konflik. Jadi apa pandangan daripada urus setia unit bahagian agama dan Konselin Baka Bukit Aman tentang isu ini? Silakan Tuan Haji. Ya, pada saya lah, dari segi undang-undang pun saya ingat
tidak tepatlah, tidak tepat kalau anak-anak yang melakukan kesalahan lari dari rumah, kita hukum kepada mak bapak dia. Sebab kesalahan yang dilakukan anak-anak tadi tidak adil lah. Anak-anak yang buat kesalahan, mak bapak dihukum. Tapi berbeza dengan ada juga yang kena yang konsep lebih kurang macam tu. Sebagai contoh, anak-anak remaja kita bawa motosikal. Bawah umur contohnya, tingkatan 3, 4. Dia bawa motosikal tapi lesen dia tak ada. Tapi dalam undang-undang boleh. Di situ apabila kesalahan dia dapat ditangkap oleh polis, trafik dan sebagainya, maka ada undang-undang yang boleh kita hukum mengambil tindakan kepada tuan punya motosikal tadi. Mungkin tuan punya motosikal dia ayah dia, kakak dia ataupun orang lain yang tuan punya motosikal tadi, maka kita undang-undang membenarkan untuk menghukum kepada tuan punya motosikal atas kesalahan dia cuai dan memberikan peluang kepada pesalah jalan lalu lintas tadi menggunakan motosikal dia. Di situ boleh. Tapi dalam konteks yang tadi, yang anak-anak yang keluar dari rumah dan sebagainya tadi, kita nak hukum kepada mak bapak dia memang tidak boleh berlaku lah dalam undang-undang. Saya rasa macam itulah, tak boleh. Okey Tuan Haji, saya nak kembali semula kepada negara kita, negara yang aman, negara yang maju. Lihat highway-nya, subhanallah, dengan manjang highway-nya cantik. Barangkali itukah sebabnya Tuan Haji, kadang-kadang kita lihat mak-mak rempit kita yang ratusan manusia di Kota Terengganu contohnya saja ya, ratusan mak rempit ini dia gunakan orang kata apa, infrastruktur yang cantik ini sebagai satu aktiviti yang tak sihat pula. Barangkali tak berlaku di Mesir, tak berlaku di Nigeria sebab jalan tak elok barangkali, maka tidak ada mak rempit. Jadi apa pandangan Tuan Haji? Okey, memanglah jalan yang cantik, jalan raya yang lengang, jalan raya yang luas, panjang pula, tidak ada lalu lintas yang kurang, memang menjadi satu landasan yang sesuai untuk geng-geng mak rempit tadi ya. Peluang itulah yang diambil oleh mak rempit. Cuma yang menyebabkan beliau atau mak rempit tadi terlibat dalam rempit tadi, kita perlulah memberikan kesedaran kepada anak-anak kita. Kerana dalam Al-Quran ada menyebut, Allah ada mengatakan bahawa wala tulqu biaidikum ila tahlukah, ya, jangan kamu campakkan diri kamu ke dalam lembah kebinasaan. Jadi dengan mak rempit, dengan merempit tadi, terang-terang telah meletakkan diri kita di dalam suasana untuk terlibat dalam kemalangan. Dan memang terbukti banyak berlaku kemalangan di kalangan mak rempit ini, dan banyak yang juga maut dan kejederaan yang parah. Jadi jalan yang sepatutnya kita buat pada mak rempit ni, saya rasalah Baka Bukit Aman sendiri dalam perancangan ya, akan mengadakan, dia panggil rakan trafik. Rakan trafik ini kita akan buat insya-Allah di Negeri Sembilan tak dalam masa terdekat ni, di mana para mak rempit tadi kita akan buat operasi tahan mereka ini, kemudian kita bagi pilihan nak disaman atau nak ikut kita punya program. Program rakan trafik tadi. Kalau dia ikut program kita akan buat katakan 3 hari konvoi. Dan di situlah kita buat singgah di masjid-masjid, di dewan-dewan orang ramai, buat perjumpaan, buat ceramah, solat berjemaah dan sebagainya. Dan kita bimbing mak rempit ini supaya menjadi mak rempit, tidak lagi menjadi mak rempit, tetapi menjadi seorang pengguna jalan raya yang berhemah dan berperilaku yang mulia. Okey Tuan Haji, itulah satu kata plan perancangan yang sihat sebenarnya untuk mendidik anak-anak mak rempit ini, termasuk minah rempit juga. Okey Tuan Haji, kita dah sampai agak-agak penghujung rancangan. Apa nasihat Tuan Haji lah kepada anak-anak remaja yang melihat Al-Kuliah pada petang ini dan juga yang tidak melihat lah, boleh sampai-sampaikan nanti. Apa nasihat sebagai seorang urustia bahagian agama dan kaunseling Baka PDRM, silakan. Okey, saya suka menyebut satu ayat Quran yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tuhan berfirman yang bermaksud, tidak aku jadikan jin dan manusia malaikat untuk beribadah kepadaku. Jadi kita sama-samalah kita sedari, insafi diri kita ini diciptakan oleh Allah Ta'ala, lahir ke bumi ini, ke dunia ini tidak lain tidak bukan untuk beribadah, tidak lain tidak bukan untuk menyembah Allah Ta'ala, itu sahaja. Ikut apa yang Allah suruh dan hindarilah daripada segala larangan yang Allah Ta'ala tegah kita melakukannya. Jadi mak bapak, bukanlah mak rempit saja ya, semua sekali mak bapak, terutamanya isteri kekeluargaan semuanya, mengambillah sikap dan tanggungjawab ini supaya kita sama-sama menjalankan tanggungjawab sebagai khalifah di muka bumi ini, sesuai dengan Allah jadikan untuk beribadah kepada Allah saja. InsyaAllah kalau kita mengambil sikap dan
peranan daripada hasrat firman Allah Ta'ala ini, insyaAllah kita semua akan selamat, bukan saja di dunia malah di akhirat. Jadi sama-samalah kita memperlekapkan diri kita ataupun mempersiapkan diri kita dengan ilmu-ilmu keagamaan, ilmu-ilmu fardu ain. Yang penting jagalah sembahyang kita, jagalah hubungan kita dengan orang dewasa, kanak-kanak, remaja dan sebagainya sama kita. InsyaAllah kita akan dapat mewujudkan sebuah suasana keharmonian dalam kehidupan kita sehari-harian. Itu sajalah pesanan saya. Okey, satu lagi pesanan Tuan Haji bagi mereka yang orang dewasa ni, yang kadang-kadang duduk kat surau, duduk kat masjid kan. Apa aktiviti untuk anak remaja yang barangkali Tuan Haji boleh nasihatkan dia orang, libatkan mereka sekali? Silakan Tuan Haji. Ya, saya pun daripada kampung di Terengganu ni. Jadi saya tengok masyarakat dekat kampung saya pun sama dengan masyarakat lain. Orang-orang muda hari ini kita dapati di surau-surau, di masjid-masjid tidak kurang pergi. Tak berminat nak pergi surau dan masjid. Yang adanya yang dah dewasa, yang umur 70, 80, 90 tahun. Yang ada yang tak ada kaki pun boleh datang ke masjid. Yang kaki sihat ni, yang kuat ni tak boleh pergi ke masjid. Jadi saya mencadankanlah supaya AJK masjid, pengurusi masjid, aturkanlah program untuk anak-anak, buatlah apa saja bentuk perjumpaan, seminar, bengkel dan sebagainya. Panggillah penceramah-penceramah, orang bijak pandai ni, kita ramai hari ini bijak pandai yang boleh membimbing anak remaja kita kat kampung. Buatlah aktiviti memancing ke apa-apa pertandingan, asalkan boleh kumpulkan anak remaja kita, dan buat di kawasan masjid, buat perkhemahan dan sebagainya, buat kelas-kelas kuliah dan sebagainya. InsyaAllah kita akan dapat membentuk balik, memanggil balik, menjinakkan balik remaja-remaja kita menjadi remaja-remaja yang soleh dan solehah. Alhamdulillah, terima kasih Superintendent Haji Ghazali Haji Daud, Rustia Bahagian Agama dan Kaunseling Baka PDRM Bukit Aman atas kupasan tadi. Dan bagian remaja-remaja, fikirkanlah dengan cara matang dan masak. Anda punya masa depan yang amat jauh. Barangkali anda adalah pemimpin negara pada masa akan datang, insya-Allah. Apapun, terima kasih semua pegawai kanan PDRM dan juga daripada Perkep dan juga semua hadirin-hadirat yang datang mengunjungi booth Kotak Ilmu Johor di Gombadak pada petang ini. InsyaAllah kita jumpa lagi pada minggu hadapan dengan tajuk kita Jalan Kesederhanaan, langsung daripada Sri Perdana Putrajaya. Dan petang ini kita akhiri dengan persembahan lagu daripada Nurwan, dua anak remaja yang akan persembahkan lagu untuk kita. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan kuasa-Mu jiwaku tergoncang, terus melayang mengembara cinta. Dengan kuasa-Mu hati telah terbangun, lalu terikat di tawan cinta. Bukan bibir ini berbicara, namun jiwa ini berbahasa. Dalam lamunan ku yakinkan Kaulah teman kebahagiaan. Tuhan temukan daku penawar, terluka ditusuk duri cinta. Hanya Dia, cuma Dia yang kan mampu menyambungnya. Dan terus aku terus berdoa. Dengan kuasa-Mu mataku memandang, sepenuh sayang Dia tercinta.
dengan kuasa-Mu, pasti ku diseru dan ku menyapu di ambang cinta, bukan bibir